Salam hormat dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 2 November bersama saya Debbie Amanda Padan. Upacara memberi penghormatan terakhir kepada Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jimut Masing akan diadakan di Christian Ecumenical Worship Centre, Association of Churches in Sarawak 2701, Lorong 10 Jalan Stampin esok. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Amar Jaul Samion dalam satu kenyataan berkata, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg dan isteri, Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, dijadual akan memberi penghormatan terakhir mereka mulai pukul 8.30 hingga 9 pagi. Sementara itu, turut dijadualkan memberi penghormatan terakhir adalah Menteri-Menteri Kabinet, Speaker dan Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri, Menteri-Menteri Muda serta pasangan masing-masing. Ini akan diikuti oleh div-div kenamaan dan ketua-ketua jabatan sehingga pukul 10.30 pagi. Dato' Amar Jaul berkata masa bagi orang awam untuk memberi penghormatan terakhir adalah mulai pukul 10.30 pagi hingga 1.30 petang. Orang ramai hendaklah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dan hanya pelawat yang lengkap 2 dos vaksin COVID-19 dibenarkan. Pelawat yang datang juga digalakkan menjalani ujian RTK kendiri, wajib memakai pelitup separuh muka dan mengamalkan penjarakan fizikal sepanjang masa. Mereka juga diminta mematuhi penggiliran iaitu hanya 30 orang sahaja dibenarkan masuk ke Dewan pada satu-satu sesi penghormatan. Jasad Tan Sri Dr. James Masing akan dibawa ke Nirvana Memorial Park Siniawan, Jalan Kuching Bau untuk upacara pengebumian selepas selesai upacara penghormatan terakhir pada pukul 2 petang. Berjuang demi kaum sendiri, namun jangan sesekali menimbulkan kebencian antara kaum sehingga menyebabkan perbalahan, terutamanya di Sarawak yang mempunyai masyarakat berbilang kaum. Itu kata-kata terakhir Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jimut Masing. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Abdullah Saidul memberitahu sewaktu beliau sebagai setiausaha politik di Jabatan Ketua Menteri, Mendiang seorang pemimpin yang penting dalam sejarah Sarawak, terutama dalam memperjuangkan hak-hak kaum Dayak. I will always treasure every moment that I had with him while I was the Chief Political Secretary, and I will always treasure his leadership, his wisdom, and definitely he will be remembered, and all the things that he have done for Sarawak. Beliau ditemui selepas mengetuai rombongan jabatan serta agensi media Sarawak memberi penghormatan terakhir di kediaman keluarga Mendiang yang terletak di Jalan Ong Tiang Sui, Kuching. Sementara itu, Presiden Persekutuan Wartawan Sarawak, Jacqueline David berkata, pengamal media di negeri ini turut berasa kehilangan berikutan hubungan baik Mendiang dengan media dan baru-baru ini Mendiang meluluskan peruntukan untuk penganjuran anugerah kewartawanan Kenyalang yang bakal berlangsung pada Disember depan. Secara sudden, of course, kita sebagai warga media, kita sangatlah sedih sebab I think we media in Sarawak kan, we are very close lah to all of our leaders, especially the DCM. Seorang pemimpin, seorang manusia yang begitu humble, very down to earth and very approachable and very visionary, and I kind of think that dia seorang yang saya rasa something that I got to learn from him. Dia telah membimbing saya. He was my mentor, he was my leader, he was my boss, and most of all, he's a friend. Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jimut Masing, 72 tahun, meninggal dunia di Pusat Perubatan Normah Sarawak, Kuching pada pukul 7.05 pagi Ahad lalu.
Parti Rakyat Sarawak PRS diharap meneruskan perjuangan parti ala kepimpinan mendiang Tan Sri Dato' Amar James Jemut Masing. Memberi kata-kata semangat kepada PRS yang kehilangan pemimpin agung mereka Ahad lalu, Naib Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sejak menjadi Presiden parti berkenaan, Tan Sri James telah dapat menjaga parti tersebut dengan cemerlang. Harapan saya kepada parti PRS, Supreme Council-nya adalah untuk mereka dapat bertenang dan meneruskan perjuangan parti ala Tan Sri James Masing. Kita dapat melihat mendiang James Masing telah dapat menjaga parti itu dengan baik dan pada masa yang sama membawa pembangunan dalam kawasan-kawasan yang dijaga oleh wakil-wakil rakyat PRS. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program belia Asajaya Kuprihatin Komuniti Sejahtera di Kompleks Sukan Asajaya. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, beliau memberitahu penyalahgunaan dadah merupakan masalah sosial utama dalam kalangan belia di negeri ini. Menurut beliau, walaupun dalam indeks kebangsaan Sarawak menduduki tangga ketiga terbawah dari segi penyalahgunaan, namun isu berkenaan perlu dibendung secara agresif sebelum menjadi barah dalam kalangan belia. Jelasnya ini penting kerana mereka merupakan generasi pelapis yang bakal mewarisi kepimpinan untuk menerajui Sarawak di masa hadapan. Kes remaja hamil di negeri ini menunjukkan penurunan sebanyak 37.3% sejak tahun 2014 hingga tahun lepas. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, setakat September tahun ini, sebanyak 1,269 kes telah dilaporkan di negeri ini. Dedah Datuk Seri Fatimah, 68% remaja hamil melibatkan mereka yang berhenti sekolah dan 35% lagi berhenti sekolah selepas hamil. Katanya punca kehamilan remaja ini berlaku akibat pendedahan kepada kandungan media sosial, pergaulan bebas remaja semasa keramaian, pengaruh isu dadah dan substans serta akibat jenayah seksual. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat One Stop Teenage Pregnancy Committee peringkat negeri Sarawak di Kuching. Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak akan terus membantu penggiat seni bagi menyemarakkan industri kreatif di Sarawak khususnya dan Malaysia amnya selepas industri itu terjejas dengan pandemik COVID-19. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, pelbagai program kelolaan RTM Sarawak yang melibatkan semua kaum termasuk masyarakat orang Ulu membantu mengetengahkan budaya suku kaum yang terdapat di negeri ini. Jelasnya keadaan negara yang kini menuju ke fasa endemik juga telah memberi ruang kepada penganjuran program menggabungkan penggiat seni kreatif dari Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Abdul Hadi turut gembira dengan sambutan yang diterima daripada masyarakat Miri melalui penganjuran program antaranya sambutan Hari Kenyah 2021, Showcase Santai Muda-Mudi Miri FM 2021 dan Showcase Gema Legenda 2021 dengan kerjasama Pustaka Negeri Sarawak Cawangan Miri yang turut disiarkan menerusi media sosial seperti Facebook Miri FM. Sambutan dan juga interaksi maklum balas daripada masyarakat di Miri ini cukup teruja dan sesungguhnya inilah yang kita hidangkan kepada masyarakat apabila kita telah agak sederhana dan juga perlahan selama 2 tahun apabila pandemik melanda negara kita dan sekarang ini kita telah menuju kepada era endemik dan kita telah menyemarakkan lagi industri kreatif di negara kita. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan Showcase Gema Legenda Miri FM 2021 di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak Miri. Dalam pada itu katanya, prihatin dengan penggiat seni kreatif Sarawak tahun lepas juga, RTM Sarawak telah menganjurkan program hiburan di Koko Cabana Miri menerusi program Juh Berambih at RTM.
Sarawak merekodkan 20 kematian akibat jangkitan virus COVID-19 yang dilaporkan sejak 30 September hingga 30 Oktober lepas. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan daripada jumlah tersebut, 15 kes direkodkan di bahagian Betong, diikuti 2 di Sibu dan masing-masing 1 di Seri Aman, Sarike dan Miri. Kes yang direkodkan di Betong turut menyaksikan 5 kes jenazah dibawa ke Hospital Betong. Dalam kenyataan media harian COVID-19, JPBN juga mendedahkan seorang lelaki berusia 21 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kanser adalah antara yang terkorban akibat virus berkenaan dalam tempoh tersebut. Selain 13 lelaki dewasa lain dan 6 perempuan berumur 51 hingga 89 tahun. Sementara itu, 478 kes baharu COVID-19 direkodkan semalam menjadikan jumlah kumulatif setakat ini meningkat kepada 241,524 kes. JPBN mendedahkan daripada jumlah kes yang direkodkan semalam itu, 464 merupakan kategori klinikal tiada gejala dan mempunyai gejala ringan, manakala 14 kes kategori 3, 4 dan 5 yang melibatkan jangkitan paru-paru memerlukan oksigen dan ventilator. Tiada kluster baru dikesan selain kluster Terimah Limbang diisytiharkan tamat dan menjadikan 27 kluster masih aktif. JPBN turut memaklumkan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan semalam di Rumah Jengayang Jalan Sungai Rusak Sarike dan Rumah Uci Lubuk Nyumbuh Entabai, Julau. Sekian berita pagi Sarawak edisi 2 November. Saudara, penyatuan keluarga Malaysia sangat penting dalam usaha kita bersama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saya, Debbie Eminda Padan, salam hormat.